Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama melaksanakan solat fardu subuh, dapat sama-sama melantunkan zikrullah, dan baru sebentar tadi membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang telah kita lalui pada pagi ini menambahkan lagi keberkatan dalam kehidupan kita pada hari ini, dengan kita memulakan dengan solat, zikrullah dan juga bacaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah bagi umatku pada awal pagi mereka. Itu di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk umatnya di awal pagi. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang beroleh keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa sahaja yang Allah inginkan kebaikan buat dirinya, Allah mahukan kebaikan buat dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penganugerahan, yaitu yufaqihu fid din. Allah jadikan dia orang yang memahami agama. Allah jadikan dia orang yang faqih, yaitu orang yang tahu hukum hakam, orang yang tahu mana yang utama dan mana yang tak utama. Dan kefaqihan dalam agama inilah, apabila seseorang itu faham, maka dia akan beroleh kemuliaan demi kemuliaan. Tanda baiknya seseorang dan kebaikan sentiasa beroleh kepada dirinya, Allah berikan dia kefaqihan. Ya, maksudnya faham agama, faham hukum hakam, tahu peraturan dan sebagainya. Sehinggalah orang yang faqih itu diutamakan. Sampai Nabi kita katakan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Yang terbaik dalam kalangan mereka di zaman jahiliyah juga menjadi yang terpilih dan terbaik dalam Islam apabila mereka itu memahami, yakni memahami agama. Bermaksud orang-orang yang dahulunya dalam kalangan para sahabat yang menjadi pemimpin di zaman jahiliyah, yang menjadi tonggak dan tokoh yang dimuliakan di zaman jahiliyah, dia juga akan jadi orang yang terpilih dan orang yang terkedepan untuk memimpin orang lain apabila dia diberi kefahaman agama. Bila dia faham, memahami hukum. Dalam hadis yang lain Nabi kita katakan, ya ummul qauma afqahuhum, yang tampil ke depan menjadi imam kepada orang lain ialah yang paling faqih, yang paling faham. Kerana orang yang paling faham itulah orang yang paling utama untuk mengimamkan para jamaah, supaya dengan dirinya sendiri dia tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah dan keadaan sekiranya dia terbatal dan sebagainya. Semalam tazkirah Jumaat kita bicara berkenaan dengan penggantian imam, hukum hakam dalam penggantian imam. Macam mana sekiranya Masya Allah tuan imam menanggung najis, disebabkan najis yang baru datang, contohnya seperti jatuhnya najis di atas kopiah imam. Maka pada ketika itu jemaah yang ada di belakang wajib untuk cabut kopiah tadi. Wajib untuk cabut kopiah. Tengok-tengok atas kepala imam ada najis contohnya, pada kopiahnya. Hendaklah makmum bergerak ke depan cabut kopiah tadi.
Ya, jadi tu imam kena faqih. Ya, saat jemaah pegang kopiah jangan pula tulis belakang tengah sembahyang ni. Ya, tak boleh macam tu. Ya, dia kena tahu hukum. Kalau sampai jemaah buat macam tu, adalah masalahnya. Kalau dengan najis itu ada pada selendang, maka selendang itu hendaklah dicabut dengan segera supaya solat para jemaah yang lain kekal sah. Kalau sampai dibiarkan najis itu berterusan pada tubuh imam, pada ketika itu solat batal. Keseluruhan jemaah wajib ulangi semula solat, kecuali orang yang niat mufaraqah. Bila dia tengok najis ada pada imam, dia niat mufaraqah, berpisah daripada imam, maka solatnya sah. Adapun orang yang nampak najis pada imam, dalam hal keadaan najis tadi tak dicabut, tak dibuang, dan ia terus mengikut juga, maka solatnya batal. Maka dengan sebab itu wajib segera ditarik, dibuang. Itu dalam situasi dan keadaan yang mampu nak ditarik dan dibuang. Maka dengan sebab itulah orang yang ada di belakang imam pun orang yang perlu faqih juga. Orang yang perlu faqih juga. Dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaklah orang yang berdiri di belakangku, yakni Nabi kita yang berdiri sebagai imam dan makmum yang ada di belakang, yang tepat berada di belakang imam. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang yang ada di belakang imam tu, keutamaan berada di situ bukanlah kerana kedatangan awalnya, tetapi keutamaan berada di situ kerana kefaqihannya. Jadi kalau kita datang awal pun kita tak mampu pikul tanggungjawab makmum di belakang imam, maka kita jangan duduk betul-betul belakang imam. Jangan berdiri betul-betul di belakang imam. Carilah saf yang pertama, ke sebelah kiri ataupun kanan, jauh sikit. Biarkan kosong 3 ataupun 4 tempat di belakang imam untuk mereka yang boleh memikul tanggungjawab sebagai seorang makmum yang ditugaskan berada di belakang imam. Sesuai dengan hadis Nabi kita katakan, liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaklah orang yang berdiri di belakangku, yakni ketika Nabi kita menjadi imam, ulul ahlam, mereka yang sudah pun matang, wan nuha, dan mereka yang bijaksana, yang ada kita katakan kefahaman dan kefaqihan. Barulah dia layak untuk ada di belakang imam ni. Sebab orang yang berada di belakang imam, dia ada banyak peranan, dia ada banyak tanggungjawab. Yang pertama, dia bertanggungjawab untuk menjadi khalifah, iaitu pengganti kepada imam. Kalau dengan tuan imam tiba-tiba terbatal, maka orang yang ada di belakang imam, orang yang berkelayakan mengganti imam. Orang yang berkelayakan mengganti imam. Kelayakan pada bacaannya, kelayakan pada penampilannya, kelayakan pada kefahamannya, maka perlu ada semua ni. Barulah boleh dia ada, dia berada di belakang imam tu. Contohnya seperti kita katakan situasi najis yang baru jatuh pada pakaian imam. Kalaulah pada kopiah wajib dicabut, dan kewajipan itu kewajipan orang di belakang imam. Kalaulah dengan selendang boleh ditarik, wajib ditarik. Tuan imam kena faham, bila makmum subhanallah tarik selendang dia, jangan pula dia duk tarik balik, lawan tarik pula, tak boleh. Itu tandanya pada tubuh dia ada masalah, makmum nak tolong selesaikan. Jangan pula kawan ni dah angkat kopiah, dia pula pergi duk tarik balik, berebut kopiah pula, tak boleh. Imam kena faham. Itu kita katakan tadi tu kefaqihan. Sebab tu Nabi kita katakan yang paling layak mengimamkan solat ialah yang paling faqih, yang tahu hukum hakam. Yang tahu hukum hakam. Kalau dalam situasi tak boleh, masya-Allah, tak boleh nak dicabut kerana pada pakaiannya, macam mana nak ditarik? Pada baju imam,
Ya, maka pada ketika itu hendaklah jemaah di belakang bergerak, ya, langkah ke depan sampailah dia sebaris dengan tuan imam. Ya, tuan imam tengah duduk semayang ni, tiba-tiba ada orang berdiri sebelah sebaris, subhanallah, maka imam kena faham itu tandanya berlaku rampasan kuasa dalam solat. Imam dipecat, ya, serta merta dipecat, ya, tanpa notis, ya, jadi dipecat dalam solat tadi itu disebabkan apa? Disebabkan situasinya menanggung najis yang tak boleh nak diubah, ya, yang tak boleh nak dibantu oleh jemaah, maka solatnya batal. Tetapi jangan sampai batal keseluruhan solat jemaah lain. Dalam situasi imam menanggung najis, kalau dibiarkan sampai habis solat, maka seluruh solat jemaah wajib diulang. Kerana najis adalah benda zahir yang boleh nampak. Najis benda zahir yang boleh nampak. Berbeza dengan hadas. Hadas benda kita tak nampak, sebab itu hadas dimaafkan. Ya, hadas dimaafkan. Kalau tuan imam tiba-tiba maklumkan, tuan-tuan mohon maaf saya lupa ambil wudu contohnya, ya, lepas selesai semayang dah tengah duk wirid, tiba-tiba imam kata mohon maaf saya lupa ambil wudu rupanya, maka pada ketika itu solat jemaah di belakang tetap sah, kerana wudu ataupun hadas, ya, adalah perkara yang tidak jelas, perkara yang kita tak boleh nak kesan, tak boleh nak nampak. Berbeza dengan aurat, berbeza dengan najis. Kalau solat dalam hal keadaan terdedah aurat juga solat batal dan wajib diganti dengan segera, ya, wajib diganti dengan segera. Hendaklah jemaah di belakang langsung, ya, mengambil kedudukan imam. Ini peranan yang pertama bagi orang yang ada di belakang imam, yang dikatakan, ya, ulul ahlam wan nuha, orang yang mempunyai kematangan dan juga kefakihan. Ya, Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim kata apa? Al-uqala wan nujaba, orang-orang yang berakal, yang pintar, dan juga orang yang cerdas akal, ya, yang mempunyai kefahaman yang jelas, yang, ya, boleh membantu imam. Itu yang Nabi kita pesan, orang yang di belakang baginda. Maka orang yang nak menggantikan itu dia tahu, ya, peranan, dan dia tahu, ya, bagaimana cara menggantikan. Ya, ada keadaan dia kena bergerak ke depan, ada keadaan dia tak boleh bergerak ke depan, sebab dia nampak tuan imam terbatal dalam hal keadaan waktu sujud. Ya, waktu nak turun sujud, rupa-rupanya nampak seluar imam terkoyak besar, masya-Allah, ya. Maka pada ketika itu juga wajib dia langsung ganti. Nak ganti macam mana? Jangan pula merangkak pelan-pelan, subhanallah, tak boleh. Merangkak batal sembahyang, ya, merangkak batal sembahyang. Dalam hal kataan tak batal sembahyang ni, pergerakan yang banyak hanyalah solat dalam keadaan syiddatil khauf, sembahyang dalam hal keadaan sangat-sangat ketakutan. Itu kalau bergerak macam mana sekalipun, berlari sekalipun, tak batal sembahyang, ya, berlari sekalipun tak batal sembahyang. Ya, contohnya sebagaimana berlaku di suatu tempat, kita katakan, ya, gempa bumi sehingga bergegar masjid sampai roboh, ya, maka kalaulah, ya, tak kuat iman tu, dia boleh duduk lari pula tengah sembahyang, tunggu ajalah, ya, bukan macam tu. Hukum suruh lari, tuan-tuan, ya, hukum suruh lari, ya, syariat suruh kita lari apabila datang bahaya kepada kita. Maka pada saat itu larilah, pusinglah daripada arah kiblat pun sembahyang masih sah, kerana itu dia panggil solat dalam keadaan syiddatil khauf, bersangatan takut. Ya, tengah-tengah duk sembahyang, tiba-tiba masuk ular tedung, la ilaha illallah, ya, duk mengamuk dalam masjid, ular tedung. Oh, tak apalah, ya, serah pada Allah aja. Bukan macam tu. Ya, syariat suruh kita mengelak daripada bahaya. Ya, maka berganjak, ya, bergerak macam mana sekalipun, kekal dalam keadaan solat, ya, selama mana hati kita kekal dalam solat, ya, teruskan. Maka itu solat dalam keadaan syiddatil khauf. Adapun dalam hal keadaan biasa-biasa, merangkak batal sembahyang,
Ya, maka tak bolehlah dengan makmum yang melihat kepada ya imam yang dah terbatal dalam keadaan sujud, dia pun merangkak ke depan sebab nak ganti imam. Ya, tak perlu, langsung gantikan di tempatnya sahaja. Ya, dia langsung ganti di tempat dia saja. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, maka para jemaah kena faham, kalau Bilal tiba-tiba buat macam tu, itu tandanya ya berlaku, kita katakan penggantian imam. Ya, berlaku penggantian imam. Begitu juga orang yang nak ganti ni, dia kena tahu hukum. Apakah dia tu orang yang layak ganti ataupun tidak layak. Ya, contohnya pergantian imam di dalam sembahyang Jumaat. Haram orang yang tak dengar khutbah, ya, orang yang langsung tak dengar khutbah tiba-tiba dia naik jadi imam. Ya, hukum dia haram kerana perbuatannya itu membatalkan solat Jumaat orang ramai. Ya, jadi yang duk berlaku di tempat kita biasanya, ya, khatib orang lain, imam orang lain. Ya, khatib orang lain, imam orang lain. Dalam mazhab Maliki berbuat demikian tidak sah sembahyang. Ya, kerana mazhab Maliki mensyaratkan khatib dan imam orang yang sama. Dalam mazhab kita sah solat, tetapi dengan syarat orang yang menjadi imam, orang yang telah pun mendengar semua rukun-rukun khutbah. Kalaulah dengan ya orang yang nak jadi imam tu langsung tak dengar rukun khutbah, ya, dia baru sampai aja parking kereta terus bergerak masuk, ya, disebabkan dia VIP diutamakan ke depan, maka tuan imam pun turun-turun pada tangga mimbar, silakan, ya, suruh dia pula naik jadi imam. Maka pada ketika itu hukumnya haram dia naik jadi imam, kerana perbuatannya itu membatalkan Jumaat orang ramai. Ya, dia tak boleh jadi imam. Disebabkan apa? Disebabkan dia langsung tak mendengar rukun-rukun khutbah. Ya, dia dah dalam masjid tapi lena. Ya, lena, masya-Allah. Lena ni bukan takat lena sikit-sikit tuan-tuan. Kalau takat terangguk-rangguk masih dengar tu tak apa. Ya, lena sampai berdengkur. Ya. Kalau berdengkur tu maksudnya apa? Dengkuran ni tuan-tuan, telinga patutnya dia dengar, dia berdengkur, tapi telinga pun dah tak dengar dah. Ya. Dia tak mengaku kata dia berdengkur. Ya, orang kata berdengkur kuat semalam. Mana ada, tak ada. Ya. Sebab apa? Waktu dia lena dia tak dengar. Itu situasi yang dinamakan naum. Naum ni orang yang mata terpejam, telinga pun tak dengar. Ya, orang yang naum ni tuan-tuan, dia tak boleh naik ganti tuan imam sebab dia tak dengar rukun-rukun khutbah. Kawan duk lena elok, kreh bunyi kat depan ni, jemaah pun kata la ilaha illallah. Ya, tiba-tiba tuan imam turun-turun dia pelawar. Dah habis. Ya, jadi imam. Kawan pun bangun-bangun, ya ke? Ya, langsung pergi naik jadi imam. Tak boleh. Ya, sampaikan khutbah habis pun tak sedang, nak kena kejut, komat pun nak tunggu dia lagi. Ya, orang yang macam tu tak boleh jadi imam. Ya, dia tu sendiri kena tahu hukum. Itu yang kita kata tu. Ya, dia sendiri itu kena tahu hukum, dia layak ke tak layak untuk jadi imam dalam keadaan yang sedemikian. Ni kadang-kadang tuan-tuan bab-bab yang macam ni tak berapa nak ambil berat, tak berapa nak belajar, maka akhirnya tak tahu. Ya, akhirnya tak tahu. Duk sembahyang jemaah ni lama dah. Ya, imam tertinggal satu ayat surah Fatihah aja riuh satu Malaysia masuk dalam buletin utama. Masya-Allah. Ya, beberapa tahun yang lalu imam tak baca satu ayat, dalam masjid ada 4-5 ribu orang sembahyang tarawih sebelum musim PKP dulu. Ya, tarawih terakhir sebelum PKP. Ya, sebelum datang Covid ni. Ya, maka pada ketika itu tuan imam tak baca satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi patutnya adalah peranan orang di belakang. Saat dengan tuan imam tersasul, tersalah baca, meninggalkan satu ayat, orang yang di belakang hendaklah memberi peringatan. Ihdinas siratal mustaqim. Patutnya macam tu.
Waktu imam baca siratal ladzi, dia kat belakang ihdinas siratal mustaqim, supaya tuan imam dengar. Tapi tak ada yang bagi peringatan, ya, tak ada yang tolong sampaikan. Ini kalau sembahyang jamak tuan-tuan, kalau jamak takdim dengan insya' pun tak sah. Ya. Jamak takdim ni kalau maghrib batal, maka insya' juga batal. Kalaulah berlaku kita katakan jamak takdim, tuan imam tak baca satu ayat dalam surah Fatihah, maka solatnya tak sah, jemaah tak tegur. Kemudian solat isyak pula, selepas solat isyak waktu pergi minum-minum di surau RNR, minum-minum di RNR, baru ada kawan kata, puasa nak tadi, rasa macam maghrib tak baca satu ayat. Ya, kawan ni kata, ya, seorang lagi kata, sungguh tadi tak baca satu ayat. Ya, imam kata, awak tak tegur. Malu apa? Ya, malu nak tegur pula. Ya, malu kata dia. Kawan ni kata malu. Ya, awak kenapa tak tegur pula? Aku tak tahu nak tegur macam mana. Ya, contohnya. Maka pada ketika itu bila duk sembang-sembang macam tu, hukum dia jadi apa? Hukum dia jadi dua-dua sembahyang wajib ulang semula. Ya, maghrib kena ulang, isyak juga wajib diulang semula. Sebab apa? Jamak takdim tidak sah apabila solat yang pertama batal, solat yang kedua juga ikut batal. Ya, sebab itulah ya, kita bincang tajuk pagi ni, siapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah bagi dia kefahaman agama. Maka pentingnya kita duduk di majlis-majlis ilmu supaya kita faham kefahaman agama. Ya, supaya kita tahu peraturan-peraturan dalam hidup beragama. Maka begitulah juga ya, dalam masalah jamak tadi, orang yang faqih dia lebih memilih untuk melakukan jamak takhir, kerana ulama kata jamak takhir lebih afdal daripada jamak takdim. Ya, sebab apa jamak takhir ni lebih afdal ni? Sebab jamak takhir, ya, yang pertama tidak wajib tertib. Nak buat maghrib dulu pun boleh, isyak dulu pun boleh. Tertib hukum dia sunat saja dalam jamak takhir. Ya, jamak takhir ya tidak wajib tertib. Maka disebabkan tak wajib tertib, lebih mudah dalam pelaksanaan. Ya, lebih mudah dalam pelaksanaan. Yang kedua, jamak takhir juga tidak wajib mualat. Ya, tak wajib berturut-turut. Kalau jamak takdim selepas buat maghrib wajib segera bangun buat isyak. Kalau lambat maka terbatal jamak. Hanya ya sah maghrib saja, isyak dah tak boleh buat. Ya, tetapi dengan jamak takhir boleh untuk kita katakan diselangi dengan hal-hal yang lain. Ya, kita bawa anak-anak dan isteri berjalan, kemudian anak-anak baru nak belajar buat jamak, ya, maka elok dengan kita buat jamak takhir. Sebab kita boleh bagi taklimat, kita boleh bagi keterangan, ya, tentang niat dan sebagainya pada anak-anak. Maka pada ketika itu lebih mudah. Ya, begitu juga kalau ada anak menangis contohnya, boleh pergi ni dulu, selesaikan dulu, nanti mau sambung pula solat isyak, boleh. Ya, contohnya ketika mana kita melakukan jamak takhir. Sebab jamak takhir tak wajib mualat, hanya sunat saja mualat. Berturut-turut antara dua solat itu hukumnya sunat, bukan wajib. Baik, yang ketiga, jamak takhir itu as-salah mustaqillah ya binafsiha. Sembahyang itu tertegak dengan hukum dirinya sendiri. Dengan erti kata dia tak sama macam jamak takdim. Jamak takdim kalaulah zuhur batal maka asar juga batal. Ya, kalau maghrib batal, isyak juga batal. Ya, tetapi dengan jamak takhir, sembahyang itu tertegak dengan hukum dia sendiri. Ya, kita sembahyang maghrib, kemudian sembahyang isyak. Selepas sembahyang kedua-duanya makmum bagi tahu tadi tak baca, tak lengkap bacaan Fatihah dalam solat maghrib. Maka pada ketika itu yang tak sah hanya maghrib saja. Maka bangun buat semula maghrib. Ya, isyak sudah sah. Itu dalam hukum jamak takhir. Ya, kerana solat yang kedua tidak menumpang dengan solat yang pertama. Tetapi kalau jamak takdim, ya, solat yang kedua
menumpang pada solat yang pertama, sehingga bila tak sah yang pertama, yang kedua juga ikut tidak sah, maka kan lebih mudah melakukan jamak takhir. Saya ustaz, saya tak nak buat jamak takhir, saya takut kalau apa-apa kat jalan meninggal ke apa-apa tak sembahyang. Ya, itu kebimbangan yang dibuat-buat. Ya, itu kebimbangan yang direka-reka. Ya, tak payah nak bimbang sampai macam tu lah. Ya, semua dah ada hukum. Saat kita niat menangguhkan, Tuhan dah tahu dah. Kita bukan saja tinggal sembahyang. Ya, kita niat menangguhkan. Kalau itu dalam takdirnya, kita nak buat macam mana? Ya, dari segi hukum kita tak berdosa sebab kita menangguhkan dalam situasi dan keadaan yang dibenarkan. Ya, itu pentingnya kita katakan ada kefaqihan. Kita kadang-kadang tuan-tuan banyak dipengaruhi oleh kebimbangan yang dibuat-buat. Ya, benda yang tak patut dibimbang pun bimbang. Ya, kebimbangan yang dibuat-buat aja. Ya, nak azan isyak lambat sikit, oh tak boleh, takut nanti jemaah keliru. Nak keliru pasal apa pula? Kalau jemaah dah sentiasa kita bimbing, mengajar dan mengaji dengan benar, maka jemaah dah tahu dah, tak kisah. Dalam mazhab Syafi'i, sunat azan sebelum solat fardu. Ya, bukan sunat azan tepat dengan waktu. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Maka kalaulah kita faqih, bila kita tahu hukum, kita tak akan konflik dengan orang lain. Ini tanda kebaikan agama kita. Ada penceramah yang Masya Allah, kalau saat dia ceramah, bila masuk ujar waktu nak azan, kita minta laluan untuk azan. Kadang-kadang dia rasa mood ceramah dia tu dah hilang dah. Ya. Ada penceramah yang kalau saya yang ceramah, orang minta peluang nak azan, memang saya suka aja, saya boleh rehat. Ya, boleh minum dulu. Ya, kita bagi jalan laluan untuk azan. Kalau di Selangor macam tu, ya, bagi laluan untuk azan dulu. Ya. Ada penceramah yang tak bagi laluan. Ya, ada penceramah yang tak bagi laluan. Maka bila tak bagi laluan, ya, ceramah sampai pukul 9, maka tiba-tiba qomat aja langsung. Ya, maka ini tidak mengikuti peraturan yang sebenar. Azan merupakan sunat yang sangat-sangat dituntut sebagai pengiring kepada sembahyang, ya, sebagai pengiring kepada solat. Dalam mazhab Syafi'i, azan bukan hak waktu, azan juga bukan hak berjamaah, tetapi azan adalah hak solat fardu. Ya, azan adalah hak solat fardu. Bila kita nak solat, maka sunat kita melaungkan azan walaupun waktunya dah masuk lama. Ya, itu ikut mazhab Syafi'i. Kalau dengan mazhab Maliki, masuk waktu saja sunat langsung azan, kerana mengikut mereka azan itu hak waktu. Ya, maka mestilah azan tepat dengan waktu. Maka bila kita faham hukum, azan tepat dengan waktu pun kita tahu betul. Azan lewat sikit pun tak ada masalah, betul juga. Sebab itulah mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Maka tak ada lah kita nak konflik. Ini bila azan lewat sikit aja komplain. Kenapa masjid ni azan pukul 9? Ya, bukan masuk waktu awal ke? Ya. Itu ya, orang yang cari gaduh. Sebab apa cari gaduh? Sebab tak ambil faham hukum. Ya. Ini yang kita katakan tadi, siapa yang Allah nakkan kebaikan dalam hidup dia, Allah bagi faham agama. Bila dia faham agama, dia tak perlu nak konflik dengan orang. Oh, azan tepat waktu betul, ya, azan lambat sikit pun betul, yang tak betul langsung tak azan. Itu tak betul. Ya, yang tak betul qomat saja. Ya, ceramah sampai 9.30, kemudian Allahu Akbar langsung qomat. Itu tidak betul. Ya, sebab meninggalkan tuntutan utama pada ibadat solat. Azan ni tuan-tuan penting. Sebab apa azan ni penting? Yang pertama, bila azan syaitan lari. Ya, itu bila azan dia syaitan lari. Yang kedua, dalam hadis Nabi kita katakan, idza adzana muadzinun fi qaryatin ammanahallahu minal bala. Apabila ya muazzin melaungkan azan dalam satu kampung, dalam satu qaryah, maka Allah amankan kampung itu daripada bala. Ya, terangkat bala dan musibah daripada satu daerah, satu kampung tu.
apabila dilaungkan azan. Maka dengan sebab itulah dituntut untuk melaungkan azan. Lambat pun tak apa, tetap juga dengan kita azan. Sebab masya-Allah semua seisi alam ni jadi saksi kepada azan yang diucapkan oleh orang yang melaungkan azan, oleh muazzin. Baik, begitu kita katakan pentingnya faham agama. Begitu juga kadang-kadang masya-Allah Tok Bilal bukan tak nak azan, tapi kalau azan nanti jemaah sembahyang sunat pula, lambatlah pula ustaz, bola malam ni, macam tu pula. Azan dah pukul 9, nanti jemaah bangun sembahyang sunat pula. Kalau qomat langsung jemaah ikut sembahyang aja. Itu di antara alasan yang paling kuat lah, konkret tak nak azan tu. Kadang-kadang macam tu. Ada jemaah pula marah-marah, boleh dengar ceramah sampai 2 jam, nak sembahyang 3 minit pun tak nak. Dia punya hujah tu kira habis lah kita. Sedangkan masya-Allah dari segi hukum, sembahyang sunat qabliyah waktunya luas, seluas-luas waktu solat. Sembahyang sunat qabliyah waktunya luas, seluas-luas waktu solat yang ada. Maka kalau kita sembahyang isyak dulu pun, selepas itu kita masih lagi boleh sembahyang sunat qabliyah. Ini masya-Allah sekeras-kerasnya tembak tuan imam AJK Masjid dalam grup WhatsApp. Boleh jemput penceramah ceramah sampai 2 jam, tapi sembahyang sunat pun tak nak bagi peluang. Bagilah peluang kami jemaah. Siapa boleh siapa boleh jamin sembahyang dia paling sempurna? Ni sembahyang sunat ni menampung menampung kecacatan sembahyang kita. Awak sembahyang kita tu elok sangat ke? Masya-Allah habis terdiam semua dengan hujah-hujah dia. Itu cara nak cari gaduh tuan-tuan. Cara nak cari gaduh. Tapi kalau orang yang faqih, orang yang faham hukum, maka pada ketika itu dia tahu, qomat dulu silakan, nanti aku boleh buat juga qabliyah walaupun dah selesai sembahyang isyak. Bagi peluang sembahyang sunat dulu, alhamdulillah, buat pada waktu yang afdal. Sembahyang qabliyah dulu sebelum sembahyang fardu. Tetapi kalaulah tak diberi peluang pun, alhamdulillah, tahu cara macam mana nak selesai masalah. Tak payah nak bergaduh dengan Bilal, tak payah nak bergaduh dengan AJK, sebab kita tahu hukum. Ini penting kefaqihan, penting duduk majlis ilmu, baru kita faham hukum. Maka pada ketika itu orang yang faham hukum, dia tak konflik dengan orang lain, tak ada nak bergaduh-gaduh, nak stres, tegang leher, tak payah tuan-tuan. Sebab dia tahu hukum. Itu pentingnya kefaqihan. Nabi kita SAW sembahyang subuh. Selesai Nabi kita sembahyang subuh ni disebut oleh Imam At-Tabrizi dalam Mishkatul Masabih. Bagaimana dengan Nabi kita bila selesai solat subuh, Nabi kita toleh tengok pada jamaah, tengok tiba-tiba ada seorang dia bangun dan melakukan sembahyang lagi 2 rakaat. Tadi dah sembahyang subuh dah ni, dah sembahyang subuh dah dengan Nabi, tiba-tiba dia bangun sembahyang lagi 2 rakaat. Maka bila orang tadi selesai sembahyang, Nabi kita pun tanya, tusalli tusalli salat as-subhi rak'ataini marratain, apakah engkau sembahyang subuh 2 rakaat 2 kali? Sebab tadi dah ikut jemaah dah, tiba-tiba bangun buat pula lagi 2 rakaat, sembahyang apa? Maka pada ketika itu kata orang tersebut, dia adalah orang yang lambat datang. Saat dia datang tadi dah qamat, maka dia langsung ikut sembahyang fardu subuh bersama baginda. Kemudian beliau bangun pula melakukan 2 rakaat solat sunat fajar. Sebab 2 rakaat sunat fajar itu Nabi kita katakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka aku takkan tinggalkan, kata orang ni, aku tetap nak buat. Maka Nabi kita SAW mengiyakan perbuatan orang itu. Nabi kita tak kata awak lain kali jangan buat lagi sembahyang sunat selepas solat subuh, tak boleh, tak sah. Nabi tak kata macam tu. Tetapi baginda SAW mengiyakan perbuatan orang itu. Maka dengan sebab itulah dalam kitab Durratul Yatimah syarah kepada Sabhatus Saminah disebutkan waktu sembahyang qabliyah
seluas-luas waktu solat. Ya, selama mana ada waktu isyak, boleh buat qabliyah isyak. Berbeza dengan ba'diyah. Ba'diyah dia tak masuk waktu selama mana kita tak sembahyang fardu. Ya, ba'diyah isyak mesti buat selepas solat isyak. Ya, kalau buat sebelum solat isyak maka tak sah, sebab belum masuk waktu bagi ba'diyah isyak. Adapun qabliyah selepas azan dan berpanjangan sampailah masuk waktu solat yang lain. Itulah waktu yang luas. Nabi kita SAW selesai solat asar dalam satu riwayat daripada Sayyidah Ummi Salamah, Nabi kita selesai solat asar, Nabi kita masuk dalam rumah Ummi Salamah, Nabi kita sembahyang. Ya, maka dalam kalangan muslimat yang ada di rumah baginda berbisik-bisik, bertanya-tanya, sembahyang apa selepas asar? Bukan selepas asar Nabi kita tak bagi solat ke? Ya, mungkin juga baginda lupa, ya, sampai buat sembahyang sunat selepas asar. Maka Ummu Salamah pun panggil jariyah, ya, panggil jariyah, hamba sahaya dia. Ya, jariyah, awak pergi tanya Rasulullah, sembahyang apa pula ni selepas asar? Kalau Nabi kita bagi isyarat jangan ganggu, maka awak beredar. Adalah tu jawapan baginda. Maksudnya baginda bukan lupa. Ya, baginda bukan lupa. Memang ya ada jawapan nanti. Kenapa baginda melakukan solat? Ya. Maka jariyah pun PBC, ya Rasulullah, qulta ma qulta fama salah ba'dal asri. Ya. Engkau telah berkata begitu dan begini. Sembahyang apa pula ni selepas asar? Ya. Nabi kita pun angkat tangan bagi isyarat jangan ganggu. Ya, maka tahulah mereka benar Nabi kita ni bukan lupa, baginda buat solat. Ya, daripada hadis ni kita boleh ambil faham bahawa orang yang tak solat boleh bercakap dengan orang yang sedang solat. Ya, orang yang tak solat boleh bercakap dengan orang yang sedang solat. Maka dengan sebab itu tuan imam kalau batal boleh cakap aja, mohon maaf saya dah batal, boleh cakap aja. Sebab apa? Imam dah batal dah. Ya, mohon maaf saya dah batal, minta Haji Mashkur gantikan. Haji Mashkur pun baiklah, batal Haji Mashkur. Sebab apa? Sebab dia tengah semayang, dia tak boleh bercakap lah. Tu imam dah tak semayang dah, sebab imam dah batal. Ya, maka dia boleh bercakap. Jadi bila Nabi kita tunjuk isyarat, jariyah pun beredar. Selesai sembahyang, baginda SAW mengatakan, kalian bertanya kepadaku tentang solat selepas asar. Maka kata baginda, syughlani ya syughlatul wufd, aku telah disibukkan oleh sekumpulan orang yang datang. Ya, Nabi kata aku disibukkan oleh sekumpulan orang yang datang, sehinggalah waktu solat asar itu baginda tak sempat melakukan qabliyah asar sebab sibuk melayan tetamu-tetamu yang sampai. Ya, maka selepas sembahyang asar Nabi kita buat qabliyah asar. Itu menunjukkan kepada kita sembahyang qabliyah itu waktunya luas. Maka bila kita faham hukum macam tu, kita takkan bergaduh dengan orang lain. Ya, Bilal bagi masa untuk kita sembahyang sunat, alhamdulillah kita buat. Tak diberi masa, tak jadi masalah, tak perlu nak bergaduh-gaduh. Ya, sebab kita tahu macam mana nak selesaikan masalah kita sendiri. Itulah ya besarnya makna daripada hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan dia kefahaman agama. Peranan orang di belakang imam yang pertama tadi ialah sebagai khalifah, yang kedua sebagai apa? Sebagai munabbih, orang yang menyampaikan teguran kepada imam. Ya, memberikan teguran kepada imam. Imam bangun ke rakaat yang kelima, peranan orang di belakang lah. Subhanallah, mata jemaah lain ni pakai duk usya tengok aja, duk usya tengok. Ya, tengok Bilal aja, Bilal bangun aku bangun, Bilal tak bangun aku stay, kata dia. Ya, tiba-tiba Bilal pun bangun juga, pakat bangun habis. Ya, walaupun imam dah bangun ke rakaat yang kelima. Ya, dia tahu imam bangun ke rakaat yang kelima, tapi mata dia duk tengok Bilal. Bilal bangun aku bangun, Bilal tak bangun aku stay, kata dia. Ya, tiba-tiba Bilal pun bangun juga, bangun sekali. Ya, mula-mula subhanallah dah, imam tak turun pula, bangun juga.
sebab imam tak turun. Ya contohnya. Ini kelang kabut tuan-tuan dalam sembahyang jemaah. Ya. Sedangkan dari segi hukum, bila kita tahu imam bangun ke rakaat yang lebih, maka haram kita bangun. Sebab bila kita bangun aja kita dianggap sengaja membatalkan solat. Ya, sengaja membatalkan solat. Orang yang tahu imamnya bangun ke rakaat yang lebih, dia ikut bangun, bangunnya tadi itu membatalkan solat. Orang yang tak tahu ataupun orang yang lupa, tak mengapa. Imam bangun sebab lupa, dia pun bangun sebab lupa, sama-sama menyanyi lagu, kita serupa, tak batal sembahyang. Ya, tak batal. Tapi kalau ya dalam hal keadaan ingat dan sengaja, maka batal. Maka menjadi tanggungjawab yang kat belakang ni. Subhanallah. Ya, dan tanggungjawab dia besar sebab mata orang duk tengok ke dia. Ya, mata orang juga duk tengok ke dia. Ya, itu penting yang kat belakang ni. Sama yang macam Nabi kita katakan, mestilah ulul ahlam wan nuha. Ya, orang-orang yang ada kefahaman. Jangan kita duk rebut nak duduk belakang ni tuan-tuan, kecuali bila kita bila kita faham hukum-hukum dan juga kita sedia nak mengambil tanggungjawab. Ya, betul, saf yang pertama saf yang terbaik. Nabi kita katakan ya, khairas saf, sebaik-baik saf yang pertama. Allah dan malaikat berselawat pada saf yang pertama. Ya, tapi kena ingat ya, bukan betul-betul di belakang imam kalau kita tak boleh pikul tanggungjawab. Ya, jadi tanggungjawab kedua ialah tambih. Tambih ni kadang-kadang bagi peringatan dalam bentuk bacaan. Macam tadi imam tertinggal satu ayat, maka kita beri peringatan. Imam baca surah Sejadah masuk ke surah Yasin, tiba-tiba aja baca Sejadah elok ni, lompat ke Yasin. Ya, maka kita tolong bantu balik supaya dapat masuk balik dalam surah Sejadah. Jadi pagi Jumaat jangan duduk belakang imam kalau tak hafal Sejadah. Ya. Tiba-tiba aja tuan imam masuk Yasin, imam duk harap orang belakang bantu, yang belakang pun hafal Yasin aja. Ya, tak ada yang hafal Sejadah. Sudah. Ya. Yang ketiga, peranan orang yang di belakang juga ialah memberikan dia bertindak sebagai muballigh, iaitu orang yang menyampaikan pergerakan imam kalau dibimbangi para jamaah lain tak dengar suara tuan imam. Imam terpijak mikrofon, masya-Allah. Ya, maka pada ketika itu suara imam tak kuat dan tak didengari oleh jemaah lain, maka sunat orang yang di belakang menyaringkan suara supaya para jemaah yang lain dapat mendengar dan mengetahui pergerakan-pergerakan imam. Ya, itu semua perlu kepada kefaqihan, faham hukum. Ya, barulah kita dapat melakukannya. Jadi mudah-mudahan satu hadis, dua hadis, tiga hadis yang kita baca pada pagi ini menjadi kita katakan bekal kepada kita dan menambahkan lagi semangat dan keazaman kita untuk duduk di majlis-majlis ilmu, untuk mengeluarkan kita daripada ketidakfahaman kepada keadaan yang lebih faham dan lebih faqih. Kerana itulah kebaikan yang Allah sediakan kepada orang yang memahami hukum hakam agama. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.